Assalamualaikum semua orang. Selamat datang ke Amazed by the Quran. Salah satu siri di mana saya cuba berkongsi dengan anda perkara-perkara yang saya rasa luar biasa mengenai Al-Quran. Dan hari ini insya-Allah saya berkongsi sesuatu dengan anda tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita pelajaran yang universal hanya dari bercerita tentang satu kisah. Secara kebetulan, saya percaya dan saya rasa itu adalah kepercayaan universal bagi umat Islam bahawa semua yang ada dalam Al-Quran sangat bernilai dan ia abadi. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita tentang sesuatu yang berlaku pada zaman dahulu, setiap perincian yang Dia Subhanahu Wa Taala sebutkan sebenarnya sangat selektif, dipilih khas dan khusus untuk kita. Dengan kata lain, anda fahamkan bahawa terdapat banyak perkara yang berlaku dalam sebuah kisah, terutama dalam kisah sejarah. Dan kemudian pula anda tidak akan pernah dapat butiran yang mencukupi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat selektif dalam bercerita tentang sesuatu kisah. Dia Subhanahu Wa Taala hanya memberitahu kita sedikit sebanyak tentang sesuatu dan apa yang paling relevan sahaja untuk panduan kita. Betul? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan skipkan banyak dan banyak perincian mengenai kehidupan Ibrahim alaihissalam dan hanya beritahu kami bahagian yang paling penting sahaja untuk panduan yang tetap untuk kita. Begitu juga kisah Musa alaihissalam yang banyak diulang dalam Al-Quran. Namun Dia Subhanahu Wa Taala hanya mengetengahkan beberapa perkara yang bernilai dan yang penting sahaja. Jadi satu perkara yang sangat menarik perhatian saya dan saya sudah lama memikirkannya ni adalah ketika Musa alaihissalam melarikan diri dari Egypt dan beliau berada sekarang di Madian. Dan beliau telah menolong kedua gadis ini mendapatkan air untuk haiwan peliharaan mereka. Dan kemudian itu, kedua gadis itu pergi. Dan ayah mereka bertanya, bagaimana ini kamu boleh mendapat air lebih awal? Dan beliau menghantar salah seorang dari mereka kembali. Dan dari semua butiran ini, dan seperti yang anda bayangkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengetengahkan perincian mengenai hari penghakiman, pertempuran antara Fir'aun dan Musa alaihissalam, atau ketika beliau dapat kembali dan mencabar Fir'aun, atau bagaimana beliau dapat melarikan diri sebelum itu. Kan, perincian-perincian yang lebih kurang besar. Tetapi di tengah-tengah semua itu, dalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir ini, Allah Subhanahu Wa Taala meluangkan masanya untuk menyebutkan perkara kecil ini. Apa yang kelihatan seperti perincian kecil. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Salah seorang dari mereka datang dari jauh, berjalan. Okey, ada dua cara untuk menterjemahkan ini. Dia datang berjalan dengan malu-malu, seperti dengan cara yang pemalu. Dan dia datang menghampiri kepada beliau walaupun berasa malu. Ada dua cara, ala istihya, ala ar-rahmi min istiyaiha. Walaupun malu-malu. Ada dua cara untuk melihatnya, faham? Okey. Dan saya di sini amat terpesona bahawa Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar akan meluangkan masanya untuk bercerita tentang perincian ini. Ini adalah wahyu terakhir bagi umat manusia sehingga yaumul kiamah. Tapi untuk mengetengahkan cara wanita berjalan, kan? Apakah faedah yang kita boleh dapat dari situ? Mengapa itu penting? Saya menyedari bahawa Allah Azza wa Jal, Dia mengetengahkan perkara-perkara dalam kitabnya yang sangat-sangat berkaitan dengan bimbingan untuk manusia. Cara wanita berjalan adalah perkara yang kuat dan hebat. Ia mempunyai kesan dalam masyarakat. Sebenarnya wanita mempunyai kesan kehadiran yang telah dibincangkan di seluruh budaya yang berbeza, merentasi budaya. Hanya dari kehadiran mereka,